Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari ini lagi. InsyaAllah meneruskan menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Mana kali terakhir kita berjumpa, kita dah masuk dan sampai kepada bahagian berkenaan Kitabul Jum'ah, Kitab Al-Jum'ah. Itu tentang solat Jumaat dan ada adab serta solat Jumaat itu sendiri. Dan yang terakhir kita ambil itu, kita sampai kepada bab yang kelima. Sekejap mana pula. Okey. Sampai pada bab yang kelima, itu pembincangan berkenaan dengan tajuk mengangkat tangan ketika berdoa di dalam solat Jumaat, di dalam khutbah Jumaat. Dan kita ambil itu yang terakhir. Okey. Okay, kita ambil je. Saya share skrin. Okay. Bab kelima ke enam je. Okay. Yang last kali kita ambil itu yang kelima itu bab berkenaan dengan khutbah, berdiri khutbah, duduk di antara dua khutbah dan juga isyarat dengan jari. Ini ketika berdoa. Kita bincangkan itu. Sampai sekali kita bincang itu berkenaan dengan dia berkenaan dengan teguran daripada Umar bin Ru'aib. Dia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat tangan berdoa, lalu dia kata qaballahu hataina yadain, Allah burukkan dua tangan ini. Dia kata qara'aitu Rasulullah sallallahu ma yazidu ala ayyakula hakadha asyara bi isbihi al-musabbihati. Mana aku tak lihat Rasulullah lebih daripada berdoa ketika berdoa tu, kita baginda mengangkat jari baginda sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Ini dikata pada imam lah. Ada pun pada makmum ada khilaf dengan para ulama berkenaan dengan adakah makmum kena mengangkat tangan untuk berdoa bersama imam. Yang penting yang jelasnya ia adalah tidak ada masalah kalau makmum mengangkat tangan. Adapun imam tidak mengangkat, pasal teguran dikenakan kepada imam. Baik. Hari ini kita sambung pada bab yang ke-6 insya-Allah. As-sadisu bab ma yuqalu fil khutbati wa ma yuqalu fil khutbati wa raf'is sauti biha. Ma yuqalu fil khutbati wa raf'is sauti biha. 28. An Jabir bin Abdullah qala kana khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ati. كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه وفي رواية واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش
hatta ka'annahum diru jaishin. Yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yaqrunu baina isbi'aihi as-sababatu wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalatun thumma yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw daya'an fa ilayya wa alayya wa fi riwayatin kana yakhtubun nasa yahmadullaha wa yusni alayhi bima huwa ahluhu thumma yaqulu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa khairul hadithi kitabullah wa saqal hadith 29 wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi mukhatabati dimadin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du wa sayati bi kamalihi 30 wa an Adi ibn Hatim anna rajulan khataba 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu anta qul wa man ya'sillaha wa rasulahu 31 tak keluar ke? Tak terkeluar daripada internet ke kalau saya refresh? Tak apa Tak apa Ustaz, boleh sekejap je. Okay, refresh.
Dah refresh ke? Hello. Hello. Baik Ustaz. Kenapa? Macam Ada apa? macam sama lagi tapi Sama je? okey sikit kot. Dia macam Ni. audio kurang baik macam selalu lah, tapi insyaAllah boleh cuba teruskan. Baik, tes Ustaz. Assalamualaikum Okey. warahmatullahi. Clear? Ustaz. Subhanallah, Okey, clear. alhamdulillah, Allah akbar. Okey, clear. Clear Ustaz. Okey, baik. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sambung balik baik. Tadi kita masih lagi membacakan berkenaan dengan hadis yang datang. Hadis ke-31 tadi kita baca. Sekejap Kita share balik skrin. Okey, baik. Okey. Hadis salasin hadis salasin. Hadis ke-30 tadi. Wa an Adi bin Hatim, daripada Adi bin Hatim, ana rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki berucap di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya, may yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapat petunjuk. Wa may ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sal khatibu anta, qul wa may ya'sillah wa rasulahu Wahid wa thalathin an Safwan bin Ya'la an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'ala al-minbari wa nadaw ya maliku ayat min al-Quran. 32 wa an Amrata binti Abdurrahman an ukhtin li Amrata qalat akhadtu qaf wal Qur'anil Majid min raqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati wa huwa yaqra'u biha 'ala al-minbari fi kulli jum'atin Baik. Al-bab as-sadis bab ma jaa ma yuqalu fil khutbati wa raf'is sauti biha. Bab ma yuqalu fil khutbati, bab apa yang dikatakan di dalam khutbah, wa raf'is sauti biha, dan juga meninggikan suara dalam berkhutbah. Bab apa yang dikatakan dalam khutbah dan apa yang ada meninggikan suara ketika dalam berkhutbah, meninggikan suara dengan berkhutbah. Okey, ini maksudnya dan bahkan hadis ni antara dalil ataupun dalil bagi sebahagian para ulama yang meletakkan untuk khutbah atau ada rukun khutbah. Jadi antaranya puji Allah, sanjung Allah Taala, selawat atas Nabi tu yang kemudianlah, cuma yang ketika Nabi SAW berkhutbah, maka ini ucapan baginda SAW atau sebahagian daripada ucapan baginda yang baginda SAW ucapkan ketika berkhutbah. Okey. 28 an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala
kanat khutbatu Rasulullah yaumul Jum'ati. Dahulunya ucapan atau khutbah Rasulullah SAW pada hari Jumaat. Ucapan ataupun khutbah. Khutbah ni maksud dia ucapan lah. Actually speech. Kalau dalam terjemahan lain, kalau bahasa Inggeris pakai sermon ketika khas untuk khutbah. Tapi kalau ikut kepada ni berucap lah. Atau khataba yakhtubu, dalam bahasa Arab sebenarnya maksud asal dia bukan khutbah pada Jumaat saja. Bahkan ucapan kita pada berucap tu, kita berucap di depan ramai, dia panggil khutbah. Dia panggil khutbah. Dekat sini yang timbul tajuk kadang-kadang panggil apa, ada sebahagian apa perkara yang dipercanggahkan, contoh macam kes apa, solat gerhana. Memang Nabi berucap lepas daripada solat tersebut. Soalannya, adakah ia khutbah yang formal? Sebab Nabi SAW ingatkan para sahabat ketika mana tajuk gerhana berlaku berkenaan dengan kata-kata yang timbul pada sebahagian orang ramai yang pada ketika itu mereka menyangka bahawa gerhana itu berlaku kerana kematian anak Nabi SAW. Maka Nabi SAW bangun berucap untuk lepas solat untuk mengingatkan mereka tentang kesalahan berkenaan. Jadi para ulama yang kata tak ada khutbah. Pasal the word di sini kalimah khutbah ni berucap. Dalam bahasa Arab gunakan untuk kalimah berucap. Bukan maksud dia khutbah atau hanya khutbah. So ada ucapan, ada speech yang akan disampaikan. Jadi memang apa, contoh macam hari Jumaat itu sendiri memang kita kata ada. Nanti hari raya pun kita bincangkan memang ada. Yang Nabi SAW secara formalnya memang ada ucapan khas Nabi ucapkan. Jadi dikata dahulunya khutbah Rasulullah SAW pada hari Jumaat, ucapan ataupun khutbah Rasulullah SAW pada Jumaat, yahmadullah, baginda akan memuji Allah. Baginda akan memuji Allah. Kata wa yuthni alaihi, dan dia menyanjung ke atas Allah Ta'ala. Dia puji Allah, sanjung ke Allah Ta'ala dengan apa yang layak bagi Allah Ta'ala. Thumma yaqulu ala isri dhalika, kemudian dia baginda akan bersabda sebaik saja selepas itu, lepas puji Allah, sanjung Allah, dan waqad ala sautuhu washtadda ghadabuhu, dan telah tinggi suara baginda, dan juga telah bersangatan kemarahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, riwayat lain, wahmarat ainahu, dan menjadi merah dua mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi merah dua mata baginda. Dia tak berucap dengan ucapan yang lembut, tapi ucapan yang tegas, dan suara baginda tinggi. Jadi sekejap, sabah aku masa aku sekejap. Okey. Dia kata ni baik. Okey, baik. Dia dikata kat sini, dia kata baginda salam akan memuji Allah Ta'ala, kemudian bersabda sebagai isi itu, waqad ala sautuhu, dan telah tinggi suara baginda, dan juga bersangatan kemarahan baginda, dan satu riwayat menjadi merah mata baginda SAW. Dia kata hatta ka'annahu mundiru jaishin, sehingga ka'annahu seolah-olah baginda mundiru jaishin, pemberi peringatan ataupun orang yang memperingatkan akan tentera. Jadi bahasa tentera, bila komandan tentera kan, mundiru jaish, mana orang yang memberi ucapan kepada tentera. Wa yaqulu, baginda bersabda, sabbahakum wa massakum,
Mana sabbahakum wa massakum, mana dah dekat musuh datang dengan kamu, dan juga dah pagi ni nak datang musuh dah, atau petang ni musuh nak sampai dah. Ini kata-kata yang apa, ketika mana nak bertempur dengan musuh, keadaan dia sangat getir. So ucapan Nabi bersifat macam tu. Dia bersifat dengan bentuk apa, memberi peringatan yang sangat-sangat beratlah. Okey. So dia maksud dia kata apa? Dia kata dah dekat pada kamu azab. Kehendakinya ya, dekatnya maksud dia untuk kamu kena azab kalau kamu tak ikut aku. Macam tu. Maksudnya kamu akan binasa kalau tak ikut aku. So basically pagi kamu ni atau petang kamu ni, mana musuh dah dekat nak sampai. Ini cara ucapan baginda SAW. Mana pasal apa yang baginda cuba sampaikan, dan ucapan tadi kerana dia adalah sangat penting, kena ambil perhatian. Maka baginda SAW tidaklah berkhutbah dengan macam zaman kita sekarang lah, baca khutbah kan, bila baca khutbah betul. Ucapan dia banyak sudut sebenarnya. Dari segi sudut masalah ucapan khutbah tu diseragamkan kan, ataupun tak diseragamkan, dia ada dua sudut kan. Sudut yang bagusnya adalah sebenarnya untuk menjaga dan memastikan bahawa ucapan khutbah tadi tidak masuk kepada benda-benda yang mengarut. Sebab contohnya dalam masyarakat Islam kita di Malaysia ni, ada sebahagian orang terikut dengan fahaman tarikat dan sebagainya, maka dibimbangi ketika ucapan khutbah tadi dia masukkan influence ataupun sebarang fahaman-fahaman yang salah yang dia ada lah. Itu sepatutnya yang berlaku dalam khutbah ni. Sebenarnya dia kena general. Dia tak boleh jadi macam orang mazhab Hanafi bercakap atas khutbah tentang mazhab dia, Syafi'i cakap tentang mazhab dia, tak boleh. Pasal balik pada asal, dia mesti menjadi panduan kepada semua. Tak boleh. Sebab Nabi sendiri SAW tak pernah kata ada ikut mazhab mana. Para sahabat Nabi pun tak pernah bermazhab. Contohnya, jadi dia tak boleh ada. Ataupun politik ni, atau atas mimbar khutbah tadi diletakkan fahaman politik ke. Jadi semua perkara tersebut tak sepatutnya berlaku lah. Sebab banyak orang kadang dia sibukkan benda macam ni, dia lupa. Saya ingat macam kes haji. Contoh mudah kita nak faham haji. Kan orang ramai ketika bergerak pada hari-hari haji tu, dia ada talbiah dan juga dia ada ucapan yang patut diucapkan panggil sepanjang waktu mereka menunaikan haji tersebut. Dan ada talbiah, ada takbir. So basically mulut semua jemaah haji ketika tu yang patut diagung dibesarkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam dunia ni banyak masalah, banyak perkara daripada segi ujian dan dugaan yang kita hadapi, contoh daripada orang-orang kafir ke, tapi tidak pernah menjadi syiar haji tu kecuali pembesaran pengagungan Allah Ta'ala. Macam tu juga masalah kes ria, macam kes khutbah di atas mimbar ni, patut ucapan dia sedemikianlah yang membawa kita kepada Allah Ta'ala, bawa balik manusia kepada Allah Ta'ala, bukannya bawa kepada ideologi ataupun fahaman masing-masing, fahaman politik ke fahaman apa. Tak boleh. Jadi ada kebaikan dari sudut itulah patutnya. Bila khutbah diseragamkan, tak ada siapa keluar daripada topik yang sepatutnya. Tapi dalam masa sama, negatif dia adalah khutbah tu bila baca saja, jadi dia tidak ada semangat. Tak ada timbulnya macam mana yang berlaku pada Nabi SAW. Kita baca ni, baginda akan berucap tu macam komandan tentera kan, yang sebut pada orang sabbahakum massakum, mana dekat dah musuh datang kamu pagi ni atau petang ni, dekat sangat dah musuh nak datang pada kamu. Kalau kamu tak ikut cakap, kita akan binasa. Jadi cara baginda berucap tu sedemikian. Bukan bentuk yang macam kita panggil kosong, dry kan. Ikut pada orang macam zaman sekarang ni, kadang-kadang orang tertidur ketika mana khutbah. Sebab khutbah terlampau lembut ataupun tidak bersemangat. Tapi kadang-kadang nak buat macam mana kan, pasal memang itu dah imam tua. Nak buat macam mana? Bagi imam muda lah pun masalah juga kan. Dia tak mahir. Tak mahir atau tak lancar. Imam yang tua ni dia punya lenggok ucapan dan sebagainya macam dah terlatih kan. Sidang hadirin hormati sekalian. Dia lenggok ucapan dia. Ucapan khutbah ni macam ada lenggok cara bercakap, cara penyampaian. So, jadi bila kita lihat dekat situ dekat sudut itu,
memang sebenarnya ialah memang kalau dekat tanah Arab pun setiap khatib tu dilatih, dia ada training untuk cara berucap dalam khutbah tu bunyi macam mana. So Nabi SAW kita panggil di atas mimbar tu, dia akan berucap sedemikian dengan gaya dia, mata dia macam merah, kadang-kadang tinggi suara baginda SAW kan. Macam baginda adalah komandan tentera. Wa yaqulu, dan baginda katakan ini potongan-potongan apa yang para sahabat ceritakan pernah dengar Nabi khutbahkan. Ya. Wa yaqulu, Nabi katakan, antara benda Nabi sebut pada mereka, mungkin berkali-kali sebab tu dia ingat apa benda Nabi sebut. Nabi kata bu'istu ana wasa'atu kahatain. Wa yaqulu, baginda kata diutuskan aku dan sa'ah kiamat kahatain seperti ini. Wa yaqulun, baginda gandingkan baina isbi'aihi as-sababati wal wusta. Baginda gandingkan di antara jari baginda yang telunjuk dengan yang tengah. Tunjuk macam ni. Para ulama kata dia ada kata dekat sangat, macam ni rapat, atau kata jarak. Manakala ini Nabi, sini kiamat. Ini Nabi, sini kiamat. Cuma tak perlu kira lah, tak perlu hitung. Ada orang dia kira inci tangan jari itu, kemudian dia cuba bayangkan dengan tahun dunia ni telah terbentuk. Kemudian dia cuba untuk bayangkan tahun kiamat tu bila. Ini banyak berlaku macam teori konspirasi sebagainya, macam tu. Dia orang punya keadaan. Sebab kita kata benda macam ni yang keadaan-keadaan yang datang, Nabi sudah sebutkan berkenaan dengan bila kiamat akan terjadi, dan tanda besar dia apa, kan, itu Dajjal sebagai contohnya, matahari terbit dari barat, Ya'juj Ma'juj, Nabi sebut dah. Tapi dalam masa sama ada orang kadang-kadang merasakan bahawa dia boleh untuk mengkaji dan juga menyelidik tentang bilakah kiamat akan terjadi, dan atas dasar kajian tersebutlah atas dakwaan mereka kata mereka tinggal beberapa tahun lagi. Macam sekarang ni kan 2021 sampai 2027 ni ada kumpulan-kumpulan yang mengatakan Imam Mahdi dah keluar. Bahkan baru ni 10 hari bulan 6 baru ni ada yang menanti bai'ah dibuat di Masjidil Haram. Bai'ah tu akan dibuat ke atas Raja Putera Mahkota Jordan yang dilucutkan jawatan. Dan nama dia bukan Muhammad bin Abdullah pun. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Macam Nabi kata, nama aku, nama bapa aku, nama bapa dia sama macam nama bapa aku, tapi diorang duk percaya. Selama ni saya ingat dalam setahun lepas kot, dan cukup lebih setahun, kumpulan ni mencaci para ulama, mengatakan siapa yang tak yang ikut WHO ni ikut Dajjal. So jelas sekali membawa kepada kita panggil ialah kutuk para ulama, kata orang semua bodoh lah, dah jahil lah, tak kaji. Tapi ini lepas 10 hari bulan tak berlaku pun apa yang dikatakan oleh mereka pun senyap. Dia pergi kata bulan 6 ni baru ni pasal cukup umur kawan tu 40 tahun. Dia 40 tahun cukup umur dia, maka dia pun akan dilantik menjadi Imam Mahdi. Maka yang kawan-kawan kita ni yang kita kenal ni, dia ada separuh tu kita kenal lah, separuh tu sesat tak kenal. Dia kata bahawa Imam Mahdi akan mula buat operasi. Saya ada screenshot saya simpan. Dia kata pada kawan dia kata engkau nak balik bila? Dia kata aku balik mungkin bulan 7 ni sekian. Kau tak sempat, dia kata. Mahdi dia dah start the mission. Jadi baru ni memang 10 hari bulan. Jadi nak kata tak elok pun dia jugalah. Ejek mengejek berlaku. Tapi memang dah gatal miang hari tu, cuba untuk meneka-neka hari kiamat, dan terhasillah apa yang jadi. Ini masalah ni. Tapi Nabi tunjukkan, dia tahu ini juta tahun ke berapa tahun ini jarak ni. Jarak dari mula kejadian alam sampailah Nabi Muhammad diutuskan, dengan sampailah nanti kiamat berlaku. Tak ada kita ketahui. Cuma Nabi tunjukkan dekat lah. Tunjukkan dekat. So para ulama baca sama ada dekat, sebelah menyebelah, lepas Muhammad terus kiamat, ataupun masalah panjang tu. Pendek lah kalau kita kata macam ni, jauh. Tapi kalau letak macam tu sebelah, dekat je. Itu maksud dia, dah hampir sangat. Dah hampir sangat nak kiamat. Jadi tapi kita hampir kiamat tadi, disuruh kita untuk sibukkan diri kita untuk beramal. Kalau kita jahil, belajar.
bukannya sibukkan dengan teori konspirasi, siapa jahat, siapa apa Rothschild lah apa benda sebagainya supaya menguasai dunia. Memang Allah Taala berikan. Dia pusingkan Allah Taala berikan. Apa tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari akan pusingkan. Mana ada hari yang baik naik, ada hari yang jahat naik. Allah Taala pusingkan dekat dunia. Tak usah pening kepala. Bahkan yang Allah Taala akan hitung kat atas kita adalah amalan yang kita buat. Bukan amalan Rothschild buat, bukan amalan Imam Mahdi buat, bukan amalan Isa buat. Itu tajuk sebenar. Banyak orang kadang-kadang ni sukakan kepada teori. Pembahasan-pembahasan teori yang tak pernah memberi faedah pun. Sibukkan berkenaan nak kiamat lah. Lepas tu apa ambil apa vaksin ni nanti kena apa ada masuk microchip lah, 5G. Macam-macam lah. Kan yang kita kata benda-benda ni, kita kata hari demi hari Allah Ta'ala singkapkan sebagai pembohongan dan juga penipuan. Tapi dalam masa sama, siapa yang terikut dengan fahaman-fahaman ini tadi, tidak pun akan minta maaf kalau mereka telah tersasul cakap ataupun telah tersasul memberi idea yang salah ataupun fahaman yang salah kepada masyarakat, dia tak pernah minta maaf. Takkan dia minta maaf. Dan dia akan berterusan macam tu. Bila kita tahu kiamat dekat. So, bila kiamat dekat, maksudnya kita kena banyakkan amal. Segerakan amal. Bukan sibukkan dengan diri kita. Bukan sibuk dengan benda duniawi. Itu maksud dia. Sebab tu Nabi sebutkan berkenaan kiamat. Ini semua ingatan-ingatan yang diingati oleh para sahabat apa Nabi sebut. Kan, kiamat dah dekat. Dengan sebut macam tu. Okay. Wa yaqulu dan dia bersabda, amma ba'du, adapun sesudah semua itu. Ini antara benda Nabi lepas amma ba'du ni dalam dalam kita punya kamus dalam bahasa pustaka pun ada. Amma adapun, ba'du sesudah semua itu. Puji Allah, sanjung Allah, ingatkan tentang kiamat. Adapun sudah semua itu, maka Nabi SAW sambung. Fa inna khairal hadithi kitab Allah. Khair kitab Allah. Maka sebaik-baik cerita adalah kitab Allah. Sebaik-baik cerita adalah kitab Allah. Atau sebaik-baik bicara adalah kitab Allah. Sebaik-baik bicara adalah kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan akannya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini adalah ucapan yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan tajuk tak boleh ada bid'ah dalam agama. Kan? Cuma dalam perkara ni, setiap kumpulan yang sesat akan kata kullu tu bukan semua. Dia nak buat bid'ah, tu dalam agama. Walaupun kita kata tak ada tauladan diajarkan oleh para sahabat dan Nabi untuk buat inovasi dalam agama, kan? Inovasi dalam agama, tapi diorang nak buat juga. Maka diorang kata kullu tu bukan kullu. Saya setuju kalau kata kullu bid'atin dhalalah tu bukan dikata bukan semua. Kita kecualikan benda duniawi lah. Contoh macam perkara-perkara, contoh macam cara kita bermusafir, kenderaan kita bertukar, cara kita berhubung, apa lagi? Peraturan jalan raya kita buat, ataupun kita buat percetakan buku untuk menyebarkan ilmu. Semua sekali tu termasuk daripada perkara yang sebenarnya Nabi dah lafazkan. Nabi kata antum a'lamu bi umur dunia aku, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maksudnya cara kita nak buat, kan, cara kita nak sejukkan suasana, kan. Kita boleh upah orang pakai kipas ataupun sekian, ataupun kita pasang aircon. Benda tadi cara menyelesaikan diri kita tu, itu terpulang pada kita lah. Itu cara kita yang tak pernah disekat oleh agama atau tak dilarang dalam agama, tak diajar dalam agama. Macam kita pergi ke masjid dan kita nak solat, datang lagi solat, selesai lah, tajuk tu settle. Tapi cara kita ke masjid, jalan kaki ke, naik basikal ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik truk ke, naik jentolak ke, terpulang lah. Kan asal jangan menyusahkan orang, pergi dengan cara yang selesa untuk kita. Jadi daripada sudut ni sebenarnya, ini yang banyak orang tak reti nak bezakan, nak asingkan. Bila dikata kullu tu bukan semua, saya setuju kullu bukan semua. Tapi kullu bukan semua tadi bukan maksud kullu tu kita boleh mereka zikir baru, boleh mereka solat baru, boleh mereka puasa baru, boleh mereka ada-adakan cara pengabdian diri Allah Ta'ala yang baru. Itu sebenarnya kesilapan yang berlaku. Banyak orang hadis ni Nabi sendiri sabdakan, tapi masih lagi ada orang sanggup langgar. Dia nak buat tarekat, dia nak buat ajaran-ajaran sufi yang Nabi tak pernah ajar,
ada susunan-susunan ilmu yang kononnya diorang kata ini daripada latihan mereka buat dan diorang sibuk kan. Jadi memang kita kata benda ni berlaku dalam masyarakat kita ni. Banyak orang yang terikut dengan amalan-amalan tarikat ataupun amalan sufism ataupun fahaman-fahaman kalam ke, contoh macam ilmu kalam geng-geng yang masuk dalam ilmu kalam. Semua ni bid'ah lah. Bid'ah. Maksudnya kita mencari pemahaman dalil agama daripada fahaman Aristotle dan juga fahaman kepala falsafah Greek. Jadi tak boleh pada akidah, pada ibadah, pada akhlak, tak boleh kita mengada-adakan yang baru. Kalau kita disuruh ittiba' kepada Nabi, bukannya kita ibtidak. Ibtidak ni maksud dia mengada-adakan. Ittiba', follow carefully, follow dengan penuh berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam mengikuti ataupun mencontohi Nabi SAW. Itu betul ittiba'. Itu yang dituntut pada kita. Kita disuruh untuk melakukan inovasi dalam agama. Dan berqasidah lah, bergendang dan sebagainya. Tapi yang secara realitinya kan kita kata ini yang menjadi masalah kepada masyarakat sampai sekarang masih lagi. Contoh macam bila amalan-amalan yang tak diajar oleh Nabi, tak ada hadis tentang dia, terus buatlah. Kenapa nak sibuk buat juga? Kalau bab agama, kalau bab dunia, nak beli katil kayu apa, buatlah. Nak cat rumah kalau apa, silakan. Tak ada di situ larangan ataupun suruhan agama. Anda boleh buat. Dan dekat situ kita kata pada sudut agama dunia tadilah yang kullu tadi dikecualikan. Sebab kullu bid'atin dhalalah kan. Saya setuju kalau orang tu kata kullu tu bukan semua. Ya, tapi kullu bukan semua tadi apa awak kecualikan? Awak nak kata boleh buat solat baru ke? Dan awak nak kata boleh buat zikir baru ke? Ucapan baru ke dan selawat jenis baru ke? Selawat baru kan banyak zaman kita sekarang ni banyak orang buat selawat rekaan masing-masing. Setiap kumpulan tarekat akan ada selawat tersendiri. Yang ni selawat Fatih, ni selawat Tijaniyah, selawat Fatih, selawat Tafrijiyah, selawat Badar dan sebagainya. Semua orang akan buat selawat masing-masing. Kemudian dia nak orang beramal dengan apa yang dia buat, dia tempelkan dengan fadilat-fadilat dan tambahan. Ini bukan agama Islam. Agama Islam bukan sedemikian. Sebab kita dah ada ajaran Nabi dan bahkan kadang-kadang kelakar tu, diorang buat amalan rekaan diorang bagi dia punya dia boost up, dia tinggikan tajuk amalan rekaan dia tadi sampaikan yang Nabi punya pun tak ada macam tu. Nabi punya ajaran tak ada pun dapat macam yang diorang janjikan. Banyak sudut kan. Macam-macam contoh macam berkaitan hubungan kita dengan alam gaib, dengan makhluk jin contohnya kan. Ada orang tu pagar rumah kan, dia letak garam, letak paku. Selagi tak beralih garam paku tu takkan dimasuki syaitan. Rumah tak dimasuki hantu. Yang peliknya orang dalam rumah tu tengoklah video lucah kan, tengok hiburan-hiburan yang tidak sopan dan tengok filem-filem atau movie yang tak elok. Syaitan mana yang terkeluar? Pelik kan, dia sibuk tahan syaitan tapi orang dah tu buat maksiat juga. Dan ini yang kepelikan yang orang tak faham. Kita tak faham apa benda dikejar daripada pagar rumah tadi. Kalau kita ada pun yang Nabi sebutkan berkenaan syaitan tak masuk rumah, Nabi kata 3 hari je. Kita baca Al-Baqarah 3 hari saja. Tapi bomoh ke ustaz tu, dia pagar rumah 30 tahun tak masuk syaitan. Pelik kan? Takkanlah Nabi punya lesser, orang tu punya hebat. Macam selawat kan. Jadi macam tu juga. Jadi secara sudutnya apa-apa ibadat, maka tak boleh kita mengada-adakan yang baru. Itu sudut dia simple, sangat mudah. Sebab tu bila kata kullu bid'atin dhalalah, Nabi sendiri katakan semua bid'ah tu adalah sesat. Bukannya Nabi SAW kan kata berkenaan dan orang lain cakap, pasal kita sekarang ada sabda Nabi. Dan kita menjaga pada perkara tersebut tidak terjatuh dalam larangan Nabi tu. Itulah tujuan kita. Bukan kita kata ialah Nabi sabda macam ni, tapi Tok Guru saya kata macam ni. Mana boleh compare kata-kata Tok Guru dan kata-kata Nabi SAW. Tapi benda Nabi ucapkan dan sampaikan para sahabat ingat. Sebut apa intipati yang Nabi sentiasa sebut atau sering sebut di atas mimbar. Kan puji Allah, sanjung Allah Taala, kan ingatkan tentang kiamat. Kemudian sebutkan tentang sebaik-baik kata-kata adalah kata-kata Allah. Sebaik-baik cerita Allah Taala, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan semua bid'ah adalah sesat. So ini ada jagaan.
Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata man ahdatsa fi amrina hadha. Bahasa apa? Adakan pada urusan kami ini. Urusan agama lah. Urusan agama. Bahasa ada pada urusan kami ini apa bukan daripadanya, maka ia tertolak. Kan? So, sudut dia memang sangat jelas. Benda ni sangat jelas. Hadis Nabi sangat jelas. Bahkan diterangkan oleh dalil-dalil yang lain. Dan bahkan dengan cara hidup para sahabat sendiri, para tabi'in yang ikut para sahabat dengan baik, tidak ada mereka mengada-adakan pada agama. Tidak mereka buat-buat benda. Kalau mereka kata benda sekian-sekian, para sahabat Nabi kata. So dia orang anggap para sahabat Nabi belajar dengan Nabi SAW. Semua tu ada dalil. Bukan datang dengan tanpa dalil. Atau para sahabat Nabi boleh sebutkan buat. Kita punya keyakinan kita, dia nampak benda yang para sahabat lain tak nampak. Orang yang saksi kepada orang yang hadir kan, saksi pada orang yang tak hadir. Kan, bukannya orang yang tak hadir tu kita saksi kata orang yang tak hadir, orang yang hadir salah. So ini beza yang sangat jelas. Yang bab ini sebenarnya ini ada asas agama yang tak boleh siapa sebenarnya rosakkan. Cuma zaman kita sekarang ni dengan serban tingkat ke setimpang, ada bercakap kata tak ada, boleh buat. Dia nak buat benda, dia nak ada-adakan. Maksud dia daripada perbuatan mereka ni, apa Nabi sabda ni tak betul tepat lagi. Nabi kurang jelas. Sebab tu para sahabat pun buat bid'ah banyak. Yang buat ada-adakan. Sebab tu kita boleh kata nak suruh, nak tahu betul ke tidak, balik pada para sahabat, balik pada Nabi. Then kita understand benda ni adakah bid'ah atau tidak. So, kita dah ada ikutan. Dan Quran Karim Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi, ikut para sahabat. So dua sudut itu kita sekalikan. Tak boleh kita tinggalkan. Faham Baik, jadi kata thumma yakun min Nabi sabda pula lepas tu, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama terhadap setiap mukmin berbanding diri sendiri. Maksudnya untuk setiap mukmin, dan Nabi lah orang yang paling utama dengan dia. Means that kalau kita kata kita kata dalam sudut macam masalah hak. Dan contoh macam hak kedudukan orang seseorang tu contoh macam ni. Bila kita ada mak bapak kita kan. Mak bapak kita ni kan lebih utama untuk kita kedepankan berbanding adik-beradik kita, pakcik kita dan sebagainya. Atau berbanding yang lain daripada jiran kita. So mak bapak kita ni layak yang utama. So kalau ikut pada dalam susunan ni, Nabi lebih utama hatta bukan atas mak bapak kita, atas diri kita sendiri. Bagi ikutkan diri kita dengan diri mak bapak kita. Okay, mak bapak kita utamakan, tapi untuk selamatkan diri, kita selamatkan diri masing-masing. Dan semua orang kena berfikir tentang keselamatan diri masing-masing. Nyawa kita lebih utama daripada untuk diri kita lebih utama. Tapi bila datang Nabi dalam kiraan tersebut, maka automatik Nabi lah yang paling utama. Cuma keutamaan Nabi SAW kan. Masalah ini sebenarnya merujuk kepada ayat surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat ke-6. Ayat ke-6. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah paling utama terhadap setiap mukmin berbanding diri sendiri. Berbanding diri mereka sendiri, Nabi lebih utama. Okay. Tapi Nabi SAW sebutkan keutamaan ni tadi bukan berkenaan masalah menuntut daripada mereka pengorbanan ataupun pembuangan dunia ni untuk diri Nabi SAW saja. Tak, bukan. Tapi Nabi terang kat sini tentang tajuk masalah orang paling utama dengan Nabi adalah orang paling utama dengan orang beriman adalah Nabi sendiri. Maksudnya dalam kes hak, tuntutan sebagai Nabi lah orang yang akan menjaga dia. Itu maksud dia. Seperti Nabi kata, man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa tinggalkan harta, maka ia untuk keluarga dia, Wa man taraka dainan au dayaan. Barang siapa tinggalkan harta, tinggalkan hutang. Okey, tinggalkan hutang. Tinggalkan hutang ataupun tanggungan. Toyak tu ayalan muhtajin yadi'una inturiku. Daripada tanggungan-tanggungan yang berkeperluan anak yatim kan, tinggalkan, maka kepadaku dan juga ke atasku, mana kembali kepada aku urusan diorang, dan juga dan akulah menanggung mereka. Maksudnya aku tanggung.
Mana hutang aku bayar dan keluarga dia aku tanggung. Jadi benda ni sebenarnya lepas daripada Nabi tak ada, dia kembali kepada pemerintah lah. Pemerintah. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi kata, ana wali man la waliyalah. Aku wali siapa tak ada wali. Whoever doesn't have wali, untuk menikahkan dia atau untuk tanggung hal ihwal hidup dia, maka Nabi lah orang yang akan menanggung dan juga menikahkan dia. Dari sudut ini yang kita kata kita ada wali hakim. Wali hakim yang menikahkan orang, kan, yang jurunikah tu, daripada mahkamah, daripada mahkamah turun kepada jurunikah yang dilantik, sebenarnya diorang dapat mandat daripada pemerintah negara atau negeri. Contoh jadi setiap jurunikah tadi dilantik oleh pejabat kadi. Yang mana kadi duduk bawah Majlis Agama Islam. Yang Islam di bawah sultan atau raja. Sultan atau raja. So basically siapa-siapa nikah tu, yang nikahkan anda, walaupun orang tu pakai serban ke apa benda ke rupa dia, pakai kopiah ke, dia sebenarnya wakil kepada sultan, wakil kepada agung, wakil kepada raja untuk menikahkan kita. Jika tidak, kalau tidak orang beratur nak menikah jenuh juga. Kan? Beratur untuk bernikah. Beratur untuk bernikah. Bernikah dan tunggu, kan. Ini masalah. Jadi secara sudutnya memang kita kata dan sebab tu Nabi kata aku wali, tak ada siapa wali, siapa tak ada wali. Siapa tak ada wali, akulah wali dia. Bahkan tanggungan hidup dan sebagainya. Kat sini kita kata duit Baitul Mal, duit pemerintah ni, dia kena kembali kepada asal pertama dia adalah untuk menjaga maslahah rakyat. Bukannya jaga diri sendiri. Kalau mereka tak buat, nanti jawab Allah Ta'ala. Kita tak boleh paksa. Untuk manusia tu, menjaga diri dia daripada siksaan Allah Ta'ala, bukan kerja kita untuk paksa orang tu. Atau benci dia. Dia tak nak buat, dia tanggung depan Allah Ta'ala nanti. Setiap pemerintah, pemimpin yang buat kerja, mentadbir, mengurus sebagainya kan. Jadi kalau dia kata diorang katakan diorang panggil apa, neglect, cuai. Maka Allah Ta'ala akan soal nanti. So kita tak pening kepala. Sebab dia akan disoal tentang tajuk dia. Kita disoal tentang tajuk kita. Dan ketidaktaatan atau ketidaksolehan pemimpin atau pemerintah kita tidak pula membuka untuk kita ruang untuk tak taat pada dia. Tadi kata macam kalau dia tak taat aku tak taat pada dia. Salah, tak kena. Macam dengan keluarga lah. Kan bila seorang suami kan, atau seorang ibu, kan bila dia kata wanita dia ada masalah perangai dan sebagainya. Dia kalau dia tak elok perangai sekali pun, anak dia tak halal untuk kurang ajar dengan dia. Kerana anak mak bapak tak solat, anak kena kurang ajar. Tak ada. Tak ada siapa ajar macam tu. Tak pernah ada dalam agama ajaran sedemikian. Hatta kalau kafir sekalipun mak bapak tadi, disuruh kita berdampingan dengan mereka baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bertemanlah kamu dengan mereka di dunia ni dengan keadaan baik. So tak disuruh kita kurang ajar. Macam tengok masalah kes pemimpin kita laksanakan tugas dan sebagainya. Tak perlu kita sibuk pun. Kan? Kalau kita nasihat supaya diri baik, bukan nak ambil jawatan dia. Itu beza yang kena faham dalam Islam, konsep dia. Sebab lafaz hadis Nabi ni kan dibaca oleh semua pemerintah. Yang memerintah kan, yang mentadbir, mengurus. Anda kena ingat kan, semua ni tak kira raja ke, sultan ke, agung ke, presiden negara ke, kan, wakil rakyat ke apa sebagainya yang memang mendapat mandat untuk perkara tersebut. Anda sebenarnya bertanggungjawab untuk orang-orang bawah tanggungan anda. Tak boleh kita neglect. Dan Nabi dah sebut macam tu. Bagian Nabi SAW. Itu sebab tu Nabi wafat dalam keadaan tak ada harta baginda bersama-sama baginda untuk dibawa mati. Tak ada. Tak ada peninggalan. Bahkan hanya sekeping tanah saja dekat Khaybar. Yang mana yang Nabi dapat daripada kebun Yahudi. Yang Nabi dirampas. So itu je tanah yang ada. Yang Nabi pula bila dapat bukan jadikan harta peribadi. Baginda akan ambil makanan keluarga baginda setahun dan yang lain disedekahkan terus. Tidak pernah Nabi ambil untung kat situ. Jadi kalau kita faham kat sini kan, siapa-siapa yang jadi pemerintah, pemimpin, kena sedar. Macam Nabi kata apa? Aku lebih utama terhadap orang beriman banding diri mereka sendiri. Barang siapa tinggalkan harta, ambillah kat keluarga dia. Okay, tapi barang siapa tinggalkan hutang ataupun tanggungan, kan, yang anak-anak dan sebagainya, maka fa'ilayya, maka hutang tu kembali kepada aku dan tanggungan tu aku yang tanggung. Bayangkan macam mana kita panggil baginda SAW mati, tak baju besi pun tergadai pada seorang Yahudi kan tepung barli yang Nabi ambil daripada Yahudi tersebut. Dan dengan kita ni mati, tinggal motor, tinggal kereta, tinggal rumah, tinggal macam-macam. Duit dalam WSP, duit dalam bank.
Bayangkan macam mana Nabi SAW. Pasal ini mungkin pada perempuan tak payah fikirlah tajuk ni. Ini pada orang lelaki. Yang terutama yang jadi agung, jadi sultan, jadi raja, kan, jadi Perdana Menteri. Pasal ini yang kita kata tanggungjawab yang Nabi ambil. Sebab Nabi kata siapa-siapa yang ada harta dia balik kepada keluarga dia. Siapa-siapa ada hutang, ada tanggungan, balik kepada aku. Sebab tu Nabi nikahkan, Nabi majur nikah kepada apa? Kepada sesiapa yang tak ada wali. Aku wali siapa tak ada wali untuknya. Sebab tu kalau dalam perkara ni, kalau kita kata pemimpin negara, kalau bab berkenaan nikah kahwin ni dia tak masuk campur. Dalam kes lain pun masuk campur juga. Kena faham bahawa sebenarnya Allah SWT akan persoalkan. Tapi dalam masa yang sama, bila pemimpin kita kan, raja ke, agung ke, sultan ke, kan, ataupun Perdana Menteri ke, tak buat kerja, itu hak dia dengan Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala akan persoalkan nanti balik. Sebab kita ni, kat sini sabda Nabi tadi, aku lebih utama. Anything yang diorang buat, ananya kita, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Kita tak rugi apa-apa benda pun. Sebab tu sebenarnya kalau kehidupan seorang mukmin ni, dia stress free. Dia kosong daripada tekanan jiwa. Sebab apa-apa masalah nanti kalau orang tu curi harta dia, kan kata orang tipu kita duit. Kita dah tertipu. Kita duduk garu kepala. Nak tuntut balik tak dapat. Kita sebenarnya tak perlu bimbang sebab Allah Ta'ala akan tuntut balik untuk kita. Allah Ta'ala akan tuntut balik untuk kita. Bahkan Nabi akan menjadi pendakwa bagi pihak kita. So kita tak perlu pening kepala lah. Jadi kita bimbang apa? Duit kita hilang sekarang tapi dapat balik ke akhirat nanti. Nilai dia. Nilai cuma dalam bentuk currency yang lain. Itu amal. Dibayar balik pada kita. So kenapa kita kena stres? Kenapa kita kena pening kepala benda ni hilang? Ini tak dapat, ini tak sekian. Kenapa kita perlu pening kepala? Sedangkan janji daripada Allah Ta'ala, janji daripada Rasulullah SAW memang akan dituntut balik untuk pihak kita. Makanlah. Maksudnya kalau kata seorang pemimpin tu, dia anai rakyat dia. Kan dia pemimpin yang menipu rakyat. Jadi dia akan tanggung balik. Kita pula tak perlu pening kepala. Macam dia jahat dia tanggung kepada Allah Ta'ala nanti. Hak kita dia ambil, dia akan jawab balik. Allah Ta'ala akan tuntut balik. Tuntutan Allah Ta'ala tuntutan yang tak ada siapa boleh lari. Tuntutan dunia ni kita lari, kena saman lari, pindah luar negara. Kan, ataupun tukar IC, tukar sekian sebagainya. Boleh lari daripada ni atau bagi rasuah. Tapi tuntutan akhirat tidak ada siapa-siapa akan mendapat sebarang perantara. Tuntutan akhirat ni dia akan berjalan walau sekecil mana pun. Walaupun sebatang kayu sugi, macam Nabi kata, Allah Ta'ala akan tuntut. Dan tuntut sampaikan kayu sugi. Nilai dia berapa sen sangatlah. 50 sen, RM1, RM2. Kan? Itu pun akan dituntut di hadapan Allah Ta'ala nanti. Punyalah sekecil-kecil benda. Lepas tu kita kat dunia yang siapa yang faham tentang tajuk ni, macam Nabi cuba nak ingatkan kat sini, dia adalah sangat-sangat penting untuk kita ingat akhirat. Sebab tak ingat akhirat tu, buatlah benda. Tak kira buatlah. Nak bazirkan duit ke, nak buat sekian ke, ataupun macam geng kayangan ke, yang suka langgar SOP, kemudian lepas lari, konon tak kena tindakan undang-undang. Allah Ta'ala Maha Adil. Kan, faham tak? Tak ada apa benda kita perlu stres, rasa geram. Siapa? Allah Ta'ala Maha Adil. Kalau lepas Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan. Kalau terlepas sekarang, Allah Ta'ala tuntut hari kiamat, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Kita tidak ada sebarang masalah dekat situ. Sebab tu yang lafaz Nabi kan, dia kata pada siapa tinggalkan hutang ataupun tanggungan, maka kepada akulah hutang tu dipulangkan, dan kepada tanggungan dia aku tanggung. Aku yang tanggung. Fa ilayya wa alayya. Ilayya, hutang tu rujuk ke aku. Dan tanggungan dia aku tanggung. So macam tu. Sebab tu kenapa bila Nabi wafat tak ada benda yang tinggal daripada harta baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia bekerja untuk tajuk tersebut. Ada orang yang kemudian mula start tengok kemewahan sebagainya, terkemudian lepas sudah jauh. Zaman-zaman para khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Ketika tu dah start lah tak ada fikir takwa sangat dah. Sibuk kumpulkan harta, sibuk untuk membesar-besarkan keadaan. Bukannya lagi menjadi petakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu beza. Sebab tu kenapa lafaz Nabi tu kena perhatikan balik. Sebab kalau dia kata orang tu faham lafaz tadi, kan, bukan pemimpin negara ni bukan hanya jaga bab nikah kahwin, bukan hanya jaga bab berkenaan dengan tajuk kutip zakat, bahkan termasuk juga masalah tanggungan orang-orang yang berada di bawah jajahan dia. Jadi raja boleh, tak ada hal. Nak jadi raja boleh.
Tapi jadi raja tadi bukan maksud dia awak dapat privilege semata-mata, bahkan dia dengan burden. Dia ada tanggungan. Dan Allah Ta'ala akan tanya balik nanti. Dan jawab masing-masing. Kita yang rakyat jawab cara kita, pemimpin jawab cara mereka. Semua orang akan kena persoalan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi. Semua kamu adalah pengembala dan semua kamu kena tanya berkenaan gembalaannya. Semua kamu bertanggungjawab di atas sesuatu dan semua akan ditanyakan. So itu jawab masing-masing. Tapi itulah kita kata kegagalan atau elokkan pemimpin tadi tidaklah menjadi tajuk untuk kita kena sibuk jatuhkan dia. Sebab dan konsep tadi kita kata mak kita ke tak tahu aurat ke, bapak kita buat benda bukan ke, solat culas ke, kita tidak ada hak untuk kurang hajar dengan mereka walaupun mereka telah biadab kepada Allah Ta'ala. Biadab kita kepada mereka tak boleh. Walaupun mereka tidak patuh perintah Allah Ta'ala, tidak kita disuruh biadab kepada mereka. Okay, faham Baik. Wa fi riwayatin riwayat yang lain, kana yakhutubun nasa. Nabi SAW dahulu berucap kepada manusia. Yahmadullaha wa yusni alaihi. Baginda akan puji Allah dan juga sanjung ke atas Allah Ta'ala. Bima huwa ahluhu, dengan apa yang Allah Ta'ala layak. Bima huwa ahluhu, dengan apa yang layak bagi Allah. Thumma yaqul, Nabi bersabda, may yahdihillahu fala mudillalah. Barang siapa disesatkan dia oleh Allah Ta'ala, maka tiada siapa diberi hidayah dia oleh Allah, maka tiada penyesat baginya. Wa man yudlil, dan barang siapa disesatkan oleh Allah Ta'ala, fala hadiyalahu, maka tiada pemberi hidayah baginya. Wa khairul hadis kitab Allah, dan sebaik-baik kata-kata atau sebaik-baik cerita adalah kitab Allah. Wasaqal hadis, dia bawa hadis sampai habis. Maksudnya ini antara ucapan Nabi ketika mulaan. Memang kita kata hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak hidayah kita berkurangan, maka minta kepada Allah Taala, sebab tak ada siapa dapat hidayah kecuali Allah Taala kehendaki hidayah untuknya. Okay? Kalau tak nak hidayah tu maka dia dapat. Jika tidak takkan dapat. Buatlah apa benda takkan dapat. Sebab tu dia kata kat sini, barang siapa diberi hidayah Allah Taala, maka tidak ada siapa boleh menyesatkannya, dan barang siapa dia sesatkan, kan, maka tidak ada pemberi hidayah baginya. Tidak ada pemberi hidayah bagi orang berkenaan. Okey. Wa Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu qala fi khutbatihi fi mukhatabati dhimat. Dhimat ni nama orang ni, jap. Dhimat ni Qabilah. Dhimat ni Qabilah. Dia kata Dhimat ni qadimah Makkah wa kana min Azdin Shanu'ah. Dia kata okey. Okay. Dhimat Anna Dhimatun qadima Makkah wa kana min Azdin. Nama lelaki. Dia nama seorang lelaki. Wa kana yarqi min hadir rih. Fasami'a sufaha ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnun. Okay, ni ketika mana Nabi SAW dia sini, dia kata sini bahawa Dhimat ni dia bahawa Rasulullah SAW berkata dalam ucapan baginda kepada Dhimat. Ucapan baginda kepada Dhimat, baginda SAW sebut apa dia kata, innal hamdalillah, sepuji milik Allah Taala. Innal hamdalillah, semua puji milik Allah Taala. Innal hamdalillah, sungguhnya bahasa dia sini dia datang. Okey, dia kisah dia panjang sikit. Kat sini dia pasal dia ringkaskan. Okay, dia Ibn Abbas dia kata dia datang Mekah. Ni kisah di Mekah Maksudnya yang kat sini yang kita kata kalimah khutbah tu, berucap, ini ucapan Nabi bukan khutbah Jumaat. Ni Nabi berucap kepada dia sebelum Nabi nak beri hidayah pada dia, nak ajar dia. Nabi SAW berucap pada dia dahulu dengan ucapan awal, puji Allah kan. Puji Allah, sanjung Allah Ta'ala sebagainya. So maksudnya nak faham sini, Dhimat ni dia datang
dia daripada Bani Az Syanu'ah, dia dahulu menjampi daripada penyakit kalau orang kena angin dan sebagainya, dia akan jampi orang tersebut untuk sembuh. Jadi apabila golongan penduduk Mekah yang bodoh, golongan bodoh di penduduk Mekah berkata, bila dengar ada kata lelaki datang, dia kata Muhammad tu gila. Maka berkata Dimad kan, kalaulah aku jumpa dengan orang-orang ni, dengan Muhammad ni, boleh jadi aku boleh sembuhkan dia di tanganku, dia kata. Okey. Lalu dia jumpa Nabi SAW. Lepas tu dia kata dia kata ya Muhammad, wahai Muhammad, inni arqi min hadir rih. Aku menjampi daripada angin ini, mana angin gila lah. Dia kata wa innallaha yashfi ala yadi man yasha man syaa fahallaka. Dia kata sungguhnya Allah Taala menyembuhkan pada tanganku siapa dikehendaki, maka engkau nak tak? Dia cuba nak tawarkan untuk berucap dia nak ubat Nabi SAW. Dia cadang nak ubat Nabi SAW. Okey. So dia kata jadi bila dia cakap itu, maka Nabi pun Nabi pun mula berucap pada dia. Ini dalam ucapan bercakap dengan Dimad. Bukannya Nabi berucap pada hari Jumaat. Bukan ucap hari Jumaat, tapi ucap kepada apa ni? Kat sini yang saya sebut tadi, kalimah khutbah ni dia bermaksud ucapan dan bukan bermaksud mesti hari Jumaat khutbah ni. Any speech kita cakap, maka dia kata itulah yang dikatakan sebagai khutbah. Cuma ketika Nabi cakap, Nabi memulakan dengan ucapan innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita puji Allah Ta'ala, kita minta pertolongan Allah Ta'ala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi hidayah dia oleh Allah, maka tiada penyesat baginya. Wa man yudlil, barang siapa disesatkan oleh Allah Ta'ala, fala hadiyalah, maka tiada pemberi hidayah baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu, hanya dia, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Okay. Lepas tu bila Nabi cakap yang tu, dia kata apa? Dia kata dia dengar Nabi cakap yang tu, dia kata amma ba'da muda Nabi cakap, faqala a'id alayya kalimatika haula. Dia kata ulang balik pada aku kata-kata engkau ni tadi yang kau sebut tadi. Ni ulang baliklah. Kan? Nabi pun ulang 3 kali. Dia 3 kali Nabi ulang pada dia. Dia kata apa? Jadi Dimad ni kata, demi sungguhnya dia kata aku telah dengar kata-kata tukang telik dan kata-kata ahli sihir dan kata-kata penyair. Maka tidak aku dengar seumpama kata-kata engkau ini. Mana kata-kata engkau ni aku tak pernah dengar. Dia kata. Kan? Okay, dia kata walaupun dia kata dan dia kata kami, dia kata nak sedangkan kata-kata yang aku cakap ni dia sampai dah kepada kamus lautan, dia kata dasar yang paling dalam. Okey, maksud kata-kata ni sampai dalam sangat, terlampau deep, mungkin panggil deep kan. Dalam sangat kata-kata ni. Okay. Lepas tu bila dia Nabi ucap itu saja, kemudian dia pun kata kepada Nabi, hati yadak, bagi tangan kau, ubayyuka al-Islam, aku nak bai'ah engkau kepada Islam. Lalu dia pun bai'ah Nabi SAW kata Islam. Okay. Dan ke atas kaum kau sekali, lepas tu dia pun ke atas kaum aku sekali. Bila dia balik tu, dia utuskan untuk inilah, untuk panggil ajak kaum dia masuk Islam sekali. Jadi lepas daripada tu ketika di Madinah, Nabi pernah utuskan satu pasukan tentera. Dan mereka lintas tu kaum, ya. Lepas tu bila berlintas dengan kaum dia, kaum Dimad ni. Kaum Dimad ni Nabi SAW punya tentera lintas dengan mereka. Lalu ketua tentera tu tanya kepada tentera berkenaan, adakah kalian ambil sesuatu daripada kumpulan ni, orang-orang ni? Mereka kata aku ambil tempat bekas air untuk bersuci. Bekas air untuk bersuci. Maka berkata tentera, pulangkan balik kerana mereka ni adalah kaum Dimad.
kaum Dhimat masa lelaki yang nama kita sebutkan tadi. Jadi maksud dia apa? Nama dia penuh tak ada, dia tak tulis nama penuh. Tak tulis nama penuh Maksud dia kalau kita nampak kat sini kisah berkenaan kejap. Jadi nama orang, Dhimat tu nama orang. Lelaki yang Nabi jumpa di Mekah, dia datang kononnya asalnya untuk menjampi Nabi SAW. Tapi akhirnya dia yang masuk Islam. Dia masuk Islam Dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam tadi lepas ucapan Nabi. Yang Nabi sebut innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dia dengar kalimah itu, saya disuruh Nabi ulang. Dia ulang 3 kali pada dia. Lalu lepas tu dia masuk Islam hanya dengan kalimah tersebut. Hanya kalimah berkenaan. Itu yang katakan maksud dia apa ucapan tadi. Tapi ini ucapan yang terbaik diucapkanlah kepada ketika mana khutbah. Sebab Nabi berucap kepada Dhimat dengan mulakan kata-kata berkenaan sebelum bagi panduan. Tiba-tiba dia cukup dengan mukadimah saja dan memadai untuk memberikan dia kesedaran. Kesedaran berkenaan dengan benarnya Islam. Okey. Wa sayati bi kamalihi, dan akan datang hadis ini dengan seluruhnya nanti dalam bab lain. Okey. Ke-30 dia kata wa an Adi, daripada Adi bin Hatim anna rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa seorang lelaki berucap di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata. Nabi datang, Nabi ada, kemudian dia berucap. Dia kata faqala man yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang mentaati Allah dan utusannya, maka dia telah pun mendapat petunjuk. Wa man ya'sihima, barang siapa menderhakai mereka berdua, faqad ghawa, maka dia telah sesat. Dia telah sesat. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, bi'sal khatibu anta, seburuk-buruk khatib adalah engkau. Engkau ni seburuk-buruk khatib. Qul wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan katakanlah, dan sesiapa yang menderhakai Allah dan juga Rasulnya. Okay. Dekat sini dalam hadis ni berkenaan dengan tajuk ucapan dalam kes meletakkan Allah Ta'ala dan Nabi dalam satu tempat. Ini memang banyak berlaku dalam masyarakat kita tanpa disedari. Bila kita letakkan contoh macam bantal ke kecil, hiasan tu kan, Allah belakang Muhammad. Memang Allah Ta'ala dah angkat kedudukan Nabi ketika syahadah. Tak ada syahadah diterima kecuali dengan syahadah Muhammad Rasulullah. Kita syahadah la ilaha illallah, kita dengan syahadah Muhammad Rasulullah. Tapi tidaklah bermaksud dalam konsep ni kita kena boleh samakan Allah dan Rasulnya dalam satu tempat. Di sini dalam kisah ni lelaki tersebut dia gandingkan dhamir je. Digandingkan dhamir, dijadikan dhamir kata ganti nama. Mereka berdua digabungkan Allah dan Rasulnya dan satu kata ganti nama. Okay. Sebab balik pada asal dalam word yang awal tu wa may yuti'illah wa rasulahu, maksud mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maksud dia ada pembezaan tentang taat Allah dan juga taat Rasul. Walaupun taat Allah tu memang taat Rasul, cuma masalah dia kedudukan untuk kata Allah dan Rasul tu sekali, campur tak boleh. Dia tak boleh pisah tapi tak dicantumkan. Lepas tu bila dia kata wa may ya'sihima, siapa menderhakai mereka berdua, faqad ghawa, maka telah sesat. Maka Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk khatib, seburuk-buruk pengkhutbah adalah engkau. Katakanlah may ya'sillah wa may ya'sillah wa rasulah. Katakanlah, dan siapa yang menderhakai Allah dan juga Rasulnya. Siapa-siapa menderhakai Allah dan juga Rasulnya. Dan ni dia ada mughayarah, membezakan. Macam dia kata saya makan nasi dan ikan dan. Dia dan tu maksud dia membezakan untuk kata benda tu bukan bersatu. Bila dalam kata-kata dia mula dia hampir-hampir macam berikan pengertian bersatu, maka di situlah Nabi SAW tegur dia. Ini kena faham. Sedang berucap dan sebagainya, memang ada ucapan-ucapan yang tak patut diucapkan atau tak patut dilafazkan, maka jangan dilafazkan. Macam kat sini teguran Nabi ni antara pembetulan dalam perkara berkenaan. Dia kata wa an Safwan ibni Ya'la, daripada Safwan bin Ya'la. Dia Safwan bin Ya'la. Dia kata Safwan bin Ya'la, dia kata daripada bapak dia.
daripada bapak dia. Bapak dia nama Ya'la bin Umayyah bin Abi Ubaidah Ubaid. Dia kata nama dia Zaid bin Hammam bin Harith bin Bakr Abu Khalaf Abu Khalid Abu Safwan At-Tamimi Al-Makki. Dia mati tahun 40 lebih Hijrah. Okey. So dia kata daripada apa yang daripada yang Ala bin Umayyah, dia kata annahu sami'a Rasulullah sallallahu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu yaqra'u al-minbari, bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu membaca di atas mimbar, membaca Al-Quran lah di atas mimbar. Wa nadau ya maliku. Ini ayat Al-Quran Quran surah sekejap. Tak tulis sikit. Wa nadau ya maliku. Ni pasal permintaan orang-orang dan neraka nanti. Dia panggil malaikat Malik. Dekat sini kita tahu malaikat Malik tu nama bagi penjaga neraka. Surah Zukhruf ayat yang ke 77. Okey. Nah, ini peringatan pada tentang akhirat lah. Yang mana lelaki tersebut apa yang Ala bin Umayyah dia dengar Nabi membaca di atas mimbar, wa nadau ya maliku, sampai habislah. Ya maliku liyaqdi anna rabbuk qala innakum makithun. Okay. Dan mereka berkata kan wahai dan mereka menyeru wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Tuhanmu matikan kat atas kami, putuskan atas kami. Lepas tu malaikat Malik berkata, innakum makithun, kamu semua akan tinggal diam di sini. Okay. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datangkan kepada kamu dengan kebenaran, tapi kebanyakan kamu kebenaran tidak suka. Jadi Nabi bacakan ayat berkenaan daripada situ. So maksud dia dekat sini yang kita kata diambil berkenaan dengan tajuk peringatan dengan Al-Quran. Bahkan cuma ada yang kes yang berkenaan dengan takwa lah, takwa. Itu ada hadis yang lain berkenaan dengan tajuk Nabi peringatkan tentang bertakwa. So kita jadikan dalam khutbah kita sekarang ni pun antaranya yang dua lah perkara yang jadi mesti selain daripada puji Allah, sanjung Allah, selawat atas Nabi, dia ada berkenaan dengan tajuk ingatkan untuk ketakwaan. Kemudian mesti ada bacaan Al-Quran seolah satu ayat atau satu hadis Nabi, dan dua khutbah lah. Jadi sudut masalah tambahan tadi kemudian lah difahami daripada sudut yang lain. Adapun sekaligus dibacakan tidaklah. Dalil bukan satu tempat. Macam dalil rukun solat lah. Rukun solat Fatihah tu wajib bukan dalam dalil rukun solat yang sama, di dalam hadis yang berlainan. Okay, jadi kat sini memang Nabi yang atas mimbar ketika berkhutbah akan sebutkan sedemikian Okay. Salah punya. Okay. Rocky itu bukan Rocky, fi. Mulut. Lafaz dia mulut, bukannya fi. Bukan Rocky. Betul kan min fi. Daripada mulut. Okay, dia kata sini 32 wa an Amrata binti Abdurrahman, daripada Amrah binti Abdurrahman, dia kata an ukhti li Amrah, daripada adik-beradik daripada Amrah, iaitu Ummu Hisham bin Harithah. Adik-beradik lah, okay? Adik-beradik semak dia. Okay, yang ni Ummu Hisham Ummu Hisham bin Harithah, dia sahabat. Amrah ni bukan sahabat. So Amrah binti Abdurrahman ni diambil daripada adik-beradik dia nama Ummu Hisham binti Harithah.
binti Harithah bin Nu'man. Okay, dia kata Ummu Hisham binti Harithah binti Harithah, dia adik-beradik. Jadi Amrah tu bukannya sahabat, tapi saudari, adik-beradik dia, yang Ummu Hisham tu, seibu dia adalah sahabat Nabi SAW. Dia kata, Amrah kata daripada saudari, daripada saudara adik-beradik perempuan kepada Amrah, qalat, dia berkata, akhaztu qaf al-Quranil Majid min fi, daripada mulut, bukan Rocky min fi, daripada mulut. Aku telah ambil qaf al-Quranil Majid daripada mulut Rasulullah SAW yaumul Jum'ati, pada hari Jumaat, wa yaqra'u biha al-minbari fi kulli Jum'atin, dan dia baginda membaca dengan qaf ni, qaf al-Quranil Majid ni, surah qaf tu di atas mimbar setiap hari Jumaat. Maksudnya ni antara perkara yang Nabi sebutkan, atau ayat Quran, potongan ayat Quran Nabi bacakan kepada para sahabat untuk mereka mengingat. Pasal ini berkaitan pasal tajuk berkenaan dengan peringatan tentang kiamat ni. So jadi dia kata dia dapat surah tu jadi pasal Nabi duk baca depan orang ramai pada hari Jumaat di atas mimbar. Ini antara dalil bahawa wanita pada zaman Nabi juga datang solat Jumaat. Walaupun tidak wajib, tapi mereka datang. Ini ada yang datang pasal dia dengar bacaan Quran surah Qaf tadi Nabi baca di atas mimbar pada hari Jumaat. Bahkan disebut pada setiap Jumaat Nabi akan bacakan beberapa potongan ayat daripada surah Qaf. So, dia kata dia hafal surah Qaf tu sebab Nabi baca. Dan bahkan juga difaham di sini bahawa kadang-kadang Nabi SAW berkhutbah dengan membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan baca Al-Quran. Baca beberapa ayat Quran, itu dah cukup untuk menjadi khutbah. Baik. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Okey, soalan. Luar tajuk. Dikatakan bila sudah junub, kita terjun dan mandi kolam. Sudah kira mandi junub, tapi kalau pakai baju mandi, sama ada perempuan atau lelaki, macam mana Ustaz? Baju mandi tu tak tembus air Baju mandi tak tembus air Maksudnya pakai seluar mandi ketat. Soalannya tak tembus air ke? Mana ada baju tak tembus air? Kecuali awak spray badan awak dengan spray waterproof, water repellent, tak kena air lah. Itu dah madai, tak ada masalah kat situ. Air tu akan sampai pada semua kawasan badan. Mana ada benda kita masukkan dan tu terhilang kan? Kita tak kotak pun apa benda kita rapat mana semua, dia akan masuk air akan datang. Air akan datang masuk ke semua kawasan. Okey, baik. Wallahualam. Soalan. Ustaz, untuk orang yang baru masuk Islam setengah tahun, jika hutang sebelum Islam masih tak dapat diselesaikan, tiba selepas Islam dia sakit dan tak dapat selesaikan hutang, apa dia perlu buat? Tak, dia tajuk hutang tadi, tak kira dia baru masuk Islam ke, lepas masuk Islam ke, dia kalau anda kata dia mati sebelum dapat bayar, dan harap-harap ada keluarga dia akan bayarkan. Kalau tidak, dia kena banyakkan lagi ibadat untuk gantikan pada hutang dia bersama manusia tadi yang dia akan dibayar dengan amal. Kita setiap harta yang kita ambil daripada manusia ni kat dunia, hutang kita dengan manusia akan dibayar dengan amal. Amal kita akan menjadi bayaran. So kalau dan kedua, kalau anda kata memang untuk niat nak bayar tapi nyawa dia mati sebelum sempat bayar, dan Allah Taala insya-Allah akan selesaikan bagi pihak dia. Sebab setiap niat yang betul akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan niat seorang tu kadang-kadang dia tak dapat tunaikan pun, Allah Taala akan berikan pada dia ganjaran ataupun kita panggil keputusan penuh. Macam orang nak bangun malam tapi tertidur tak dapat bangun malam, maka dapat pahala bangun sepanjang malam. Itu sebab kena faham. So tak ada timbul tajuk dekat situ untuk kita panggil masalah. Teruskan cuba bayar, tapi kalau kita mati dan Allah Taala, insya-Allah Allah Taala tahu apa yang kita punya niat. Okay, baik. Soalan lain? Ustaz, kadang kita ni ada juga tinggal solat mungkin kerana malas. Adakah ini termasuk dalam iman bertambah berkurang? Dia kalau anda kata jawapannya ya, masalah iman bertambah berkurang. Ya. Tapi dalam masa yang sama benda berkenaan dah CP-CP kepada kufur. Sebab di antara tanda kemunafikan, kita bimbang.
kita bimbang kalau sekiranya kita asyik tinggal dan sebagainya, pasal sifat orang munafik ni dia bangun solat dalam keadaan malas, takkan bangun kecuali dalam keadaan malas. So jadi kalau kita tergolong dalam kemunafikan tadi tu, tak lepas neraka, kita takkan keluar daripada neraka, duduk neraka paling bawah. Sebab tu setiap orang kena atentif pada masalah amal dia. Kalau dia nampak amal dia teruk sangat, dia kena bimbang jadi munafik. Bimbang kemunafikan tu ada pada diri dia. Sebab kalau dia mati munafik, macam mana ada Hasan al-Basri dia kata dijumpa 70 orang sahabat Nabi, semua takut jadi munafik. 70 orang sahabat Nabi semua takut jadi munafik. So kita kadang zaman kita sekarang ni dengan tinggal solat kita rasa happy dan rasa boleh selamat lagi sebab syahadah dah ada. Jangan lupa orang zaman Nabi dahulu munafik juga bersyahadah. Bahkan diorang tak pernah tinggal solat, cuma bangun solat dalam keadaan malas. Bagaimana pula keadaan orang kita yang tak pergi solat atau nak solat kerana apa? Kerana apa? Bermalas-malasan. Bimbang-bimbang anda adalah orang yang dicop di sisi Allah Ta'ala sebagai munafik. Lalu takkan keluar daripada neraka. Sebab tu tak ada ruang. Tak ada mukmin, tak ada muslim tanpa solat. Ini jaga-jaga sikit. Iman bertambah berkurang je. Tapi kalau macam tu dah 40 tahun macam tu kat perangai, tu sewil nama dia. Yang itu adalah sewil. Sebab kita bimbang dia dah terlampau jadi murjiah. Maksud dia dah ada iman, amal tak ada pun tak apa. Dia ada fahaman macam tu. Lalu dia rosakkan diri dia untuk boleh sampai kepada tahap jadi munafik. Dia kerana orang munafik ni, Nabi kata la ahadu bainahum as-salah. Barang siapa yang perjanjian, perbezaan kita dengan mereka adalah solat. Yang menyebab kita boleh terima orang munafik ni duduk datang masjid lagi sebagainya sebab mereka solat. Barang siapa tinggalkan solat maka dia telah kafir. Dia telah kufur. Baik. Cuma macam Imam Syafi'i tak kata keluar agama, cuma dia kata dia dipanggil suruh solat, tak solat bunuh. Okey. Ustaz kita khutbah dimulakan dengan pujian Allah Ta'ala, selawat ke atas dan selawat, adakah itu termasuk dalam rukun khutbah? Kalau tak ucap macam mana? Adakah sah khutbah berkenaan? Jumhur para ulama, kalau tak ada puji Allah Ta'ala, tak selawat ke atas Nabi, tak sah. Tidak sah khutbah berkenaan. Kerana apa yang dibuat oleh para sahabat lepas daripada Nabi tak ada, mereka selawat ke atas Nabi, sambungan kepada puji Allah Ta'ala. Sebab kita kata sentiasa Nabi berkhutbah sedemikian. Dan bahkan kalau kita kata start, kita kata boleh saja, tak ada masalah, dia orang akan tinggalkan dan akhirnya khutbah tidak lagi serupa seperti khutbah Nabi SAW. Jadi memang ya, rukun, termasuk rukun khutbah. Okay, Alhamdulillah tak ada soalan lagi, kita berhenti sini. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.